Salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saktivel Vignesh dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Teknik Kebangsaan Tamil Undaka. Saya berasa sangat gembira dan bangga kerana terpilih mewakili sekolah untuk mencalonkan tokoh nilam ini. Hari yang mulia ini, saya akan kongsikan mengenai sebuah buku yang saya telah baca yang itu bertajuk Tonti Yang Berani. Dalam buku ini terdapat pelbagai hartanah bermoral. Buku ini diterbit oleh Aneka Publications. Banyak pengajaran dan teladan yang diambil daripada kisah haiwan-haiwan ini. Buku ini dihadiahi oleh ibu saya. Pengarang memilih beras sebagai watak utama dalam cerita ini. Nama beras tersebut adalah Tonti. Tonti merupakan satu watak yang sangat menggimpikan sebuah negara yang mempunyai komuniti rajin bekerja, menyayangi satu sama lain dan hidup dengan aman. Tetapi dia tidak dapat merasai kegembiraan tersebut. Kesiannya. Ini kerana kawan-kawan Tonti iaitu kacang dal, kacang kuda, kacang hijau dan gandum sentiasa bergaduh dan malas bekerja. Tonti menasihati kawan-kawan supaya mengubah perangai buruk mereka. Namun tiada sesiapa yang dengar. Tonti bertekad untuk beredar dari tempat tinggalnya dan membina negara impiannya. Dia namakan negara impiannya sebagai Kebula-Kebuli. Kebula-Kebuli merupakan satu negara yang mempunyai komuniti yang rajin bekerja dan sentiasa gembira. Dalam perjalanan, dia dapat ramai kawan seperti semut, belalang, kumbang kura-kura, ulat bulu dan laba-laba. Tonti menceritakan impiannya kepada kawan-kawan. Mereka suka terhadap negara impian Tonti. Mereka sudi bergandeng bahu untuk membina negara Kebula-Kebuli. Setelah menjumpai satu kawasan yang lapang, Tonti menegur kawan-kawannya untuk berhenti perjalanan. Kawan-kawan Tonti berasa keliru kerana tempat yang dipilih oleh Tonti adalah lapang dan tiada apa-apa bangunan seperti rumah, sekolah, pasar dan lain-lain yang dikehendaki. Tonti membuat perancangan dan menghagikan tugas kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan pun mengikut rancangan Tonti dan melaksanakan dengan penuh dedikasi. Akhirnya, Tonti dan kawan-kawan berjaya membina negara Kebula-Kebuli dan hidup aman serta gembira. Tonti menjadi raja kepada komuniti tersebut dan tinggal di istana yang dibina oleh komunitinya. Dalam cerita ini, watak utama menerangkan bahawa setiap negara perlu mempunyai komuniti yang rajin bekerja dan hidup gembira. Sesebuah negara yang maju harus mempunyai komuniti yang bertanggungjawab dan rajin bekerja serta berbakti kepada raja. Kini, seperti mana yang kita sedar bahawa negara Malaysia sedang menghadapi penularan COVID-19. Ini telah menyebabkan pelbagai kesan kepada lapisan masyarakat. Walau bagaimanapun, barisan hadapan negara kita memikul tanggungjawab dan rajin bekerja untuk membasmi penularan COVID-19 ini. Bagi saya, kekurangan dalam buku ini adalah grafiknya yang kurang menarik dan tidak berwarna. Seharusnya diletakkan gambar yang berwarna-warni untuk menarik perhatian murid. Akhir kata, saya ingin katakan buku ini sangat menarik dan bagus dari segi jalan cerita dan gaya bahasa yang mudah difahami bersesuaian tahap membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Mari membaca. Sekian, terima kasih.